Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayat. يا سالي سيدنا ومولانا محمد المختار. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الآيات وآله الأبرار وأصحابه الأخيار عادة لعام الله وإكرامه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الآيات. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita teruskan dengan acara. Dan pada malam ini saya ingin menyentuh beberapa permasalahan tentang amanah, tentang akhlak, dan kemudian juga menyentuh kuliah yang bersandarkan khutbah, di antara khutbah terakhir seorang alim dari Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti, mengenai perjuangan politik dan Islam. Dan saya akan sudahi dengan menyimpulkan beberapa perkembangan ekonomi dan langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk memulihkan ekonomi dan mengangkat semula kedudukan kehidupan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Qasas 26. Berkata salah seorang daripada anak Nabi Shu'aib alaihissalam, wahai bapa, ambillah dia, Nabi Musa alaihissalam, sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang terbaik untuk kamu pilih sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Ini berbangkit daripada soalan yang dikemukakan oleh anak perempuan Nabi Allah Shu'aib kepada bapaknya. Ini kalau ikut tafsir ayat ke-26 ini dalam Muhammad Tahir Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ini menyebut halaman 105 yang menyebut di antara lain bagaimana memilih pengurusan satu hal itu. Kategorinya adalah kepribadian, amanah dan akhlak. Dan ini pertanyaan anak perempuan yang dijawab keupayaan Nabi Musa alaihissalam yang memenuhi kategori itu. Jadi sebab itu dalam kita membuat penilaian tidak boleh ketepikan prinsip amanah ini. Dalam karya lain, salah seorang alim yang terkemuka, Ibn Taymiyah, dalam As-Siyasah wa Syar'iyah fil Islah, menyebut tentang tatkala mengupas Al-Anfal ayat 27, dan di mana ditekankan tentang al-aslah, ya, iaitu keupayaan, kelayakan, kompetensi, ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Jadi yang dikupas oleh Ibn Taymiyah, saya nukil dari buku kitab beliau As-Siyasah Syar'iyah fi Islah, iaitu jika seseorang itu tidak aslah, tidak layak, tidak kompetent, namun dia tetap diberikan jawatan kerana satu, dia itu kerabat keluarga. Ya. Kedua, setia kawan. Ini yang disebut kroni. Ketiga, sama daerah. Itu ataupun keempat, sama mazhab. Kelima, sama suku. Kan kita maknanya kaum lah, kaum atau bangsa. Atau kerana rasuah dan sogokan, janji kedudukan. Atau kerana dengki dengan orang yang aslah, tak mahu orang yang layak dipilih, maka kedengkian itu menyebabkan dipilih yang lain. Maka semuanya itu adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Ini tafsir oleh Ibn Taymiyah. Sebab itu bagi kita masyarakat Melayu ni, ya, masyarakat Melayu ini seperti dalam kupasan awal yang pernah saya sebut, tertegak kerana budayanya, dan budaya itu dipengaruhi oleh unsur keyakinan dan akhlak Islam. Pernah Syed Muhammad Naqib Al-Atas menyatakan bahawa kebangsaan Melayu itu suatu yang hidup, yang segar, yang positif dan membina. Tetapi tanpa Islam, tanpa akhlak Islam, ia akan menjurus seperti mana kaum-kaum lain, iaitu aliran chauvinisme, iaitu perkauman sempit. Sebab itu bagi kita, soal akhlak, soal amanah, menolak pengkhianatan dan rasuah itu adalah ciri-ciri penting dalam membina semangat budaya Melayu yang punya kekuatan untuk menangkis sebarang serangan. Tetapi bukan perkauman sempit, chauvinisme yang diolah oleh Syed Naqib Al-Atas. Dan di antara karya yang selalu saya cuba popularkan dan minta anak-anak muda baca, termasuklah dari Profesor Dr. Siddiq Fadil, Islam dan Melayu. Dan dalam itu dikupas umpamanya soal Melayu dengan kekuatan sejarahnya, budayanya, leluhur bangsanya, dan khazanah yang ada, karya-karya besar yang pernah dikupas, tetapi semuanya bersandarkan akhlak. Kerana yang Melayu yang kita pilih itu bukanlah kabilah yang berfikiran sempit, yang mempertahankan, yang seperti disebut umpamanya, ada yang saya dengar ya, rasuah ataupun zalim ataupun perkauman, tak apa, sekurang-kurangnya Melayu juga yang berhasil. Jadi maknanya pertimbangan akhlak itu diketepikan. Asalkan dia itu Melayu, kita pertahankan. Dan kita mahu menonjolkan Melayu yang kompeten, yang layak, yang ada akhlak dan yang mampu merungkai masalah masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan kita faham mengapa kita rasa tahap kefahaman ini penting, ya. Bukan saja di kalangan penguasa, tetapi juga pendidik, pejabat awam dan masyarakat umum, ya. Dan kita tidak mahu umpamanya orang menganggap bahawa Islam atau Melayu itu
terbentuk dalam satu ruang lingkup yang terlalu ketat. Dalam konteks ini saya ingin membawa pandangan salah seorang ulama semasa yang terkenal, Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, lahir dari Turki dan besar dan bertugas sebagai ulama besar Suria atau Syria di Damsyik, dan juga pernah diangkat sebagai akademi ilmuwan University Oxford yang julung-julung kali diberi pengiktirafan sebagai ulama lulusan PhD Al-Azhar. Tetapi ada khutbah beliau, di antara khutbah akhir beliau sebelum wafat, iaitu mengenai Islam dan politik dan kelemahan yang dia lihat ketara dalam dunia Islam. Ini dikupas dalam buku, dikupas kemudiannya dalam ketika Islam berubah menjadi alat politik, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, diterjemahkan oleh Muhammad Syafiq Ismail dan diterbitkan oleh Abim. Ya. Saya ambil kesempatan ini membaca karya pendek saja. Dia 24 halaman. Patut kita baca. Jadi saya nak baca dari halaman ke-14. Ya. Kita harus dengar, dan tak ada salah orang dalam politik, dalam dakwah, dalam kebajikan, tetapi dia beri peringatan kerana setelah melihat pengalaman puluhan tahun orang yang bicara tentang Islam, mempolitikkan Islam, memusnahkan semangat Islam itu sendiri kerana kepentingan pribadi, kedudukan, wang ringgit, sehingga menenggelamkan prinsip akhlak dan adilisme Islam. Apa kata beliau? Betapa banyaklah tindakan-tindakan yang kita telah dengar daripada mereka itu. Ya, orang bicarakan tentang politik Islam yang menyatakan bahawa hukum sesuatu perkara itu wajib. Lalu kita melihat pula tindakan mereka pada hari ini. Mereka mengumumkan bahawa perkara yang awal itu sudah menjadi haram, ataupun yang haram dulu sudah menjadi halal. Kemarin wajib dan hari ini menjadi haram. Bukanlah wahyu yang turun kemarinnya, dan bukan pula wahyu yang turun pada hari ini, akan tetapi tindakan politiklah yang berubah. Cara yang menyampaikan kepada tujuan politik telah berubah. Itu peringatannya. Kita baca muka surat 21-22. Wahai saudara-saudara sekalian, kata-kata yang terbit daripada hati yang sedang terbakar, dan aku tujukan kepada saudara seagama kita atau semanusia kita. Ya, lihat kewarasan kebijakan seorang alim ini. Ya, dia tuju kepada orang Islam, tapi dia mahu umat manusia itu juga dengar, kerana prinsip ini prinsip yang terpakai untuk orang Islam dan kemanusiaan. Agar cebisan kata-kata itu sampai kepada mereka, menembusi telinga dan sampai ke hati. Dan kepada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik, ini terkenal semua. Ya. Kita kena ingat, orang Islam yang dalam politik, sama ada politik Parti Islam atau Parti Keadilan atau Parti Kebangsaan Melayu, harus dengar. Ya. Semaklah semula iman kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Semaklah semula denyutan kemanusiaan kalian, kalau masih wujud di dalamnya. Selalu kalau ulama seperti kita pernah baca Qaradawi dan kemudian Ghanusi dan kini Syekh Ramadan Al-Buti, dia selalu mengingatkan kerana kita hidup ini dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama, ya, pelbagai mazhab. Jadi kadang-kadang kemanusiaan kita dah jadi tumpul, hina kaum, benci kaum, pandang ringan kepada mereka. Sebab itu dia menyebut dan mengulang, semak semula iman kepada Allah. Semak semula denyutan kemanusiaan kalian, kalau masih wujud. Janganlah
menggunakan kesengsaraan pada hamba Allah Azza wa Jalla di dalam tempoh yang berbahaya ini yang kita sedang alami sekarang, agar kalian mengisi poket kalian dengan memanfaatkan kesengsaraan mereka. Ini yang pernah saya ungkapkan tentang kekuatan bahasa Melayu, mendiri mahligai atas pusara. Mana ada kubur, didiri mahligai atasnya. Jadi kesengsaraan rakyat diperalatkan untuk mengangkat tokoh-tokoh politik. Janganlah kalian mempergunakan kelaparan para hamba Allah Azza wa Jalla yang mencari sesuap makanan buat mereka dan anak-anak, dengan harapan untuk menyelamatkan diri daripada bala bencana ini dan menyelamatkan daripada kematian. Janganlah kalian jadikan situasi mereka ini sebagai peluang untuk menambah duit di poket kalian. Ya. Mana gunakan politik ini cara hina sekali. Menurut Said, pelik sekali, hina sekali dan rendah sekali orang yang ingin membolot segala makanan dan roti yang ada di ketuhar rumah dan kedai roti, lalu menjualnya pula dengan menggadaikan. Siapa? Menggadaikan kelaparan orang-orang. Ini tengok orang alim ini ya. Dia bercakap soal iman, tapi bercakap soal kemanusiaan dan kenyataan yang hidup. Dan inilah peringatan dia kepada tokoh-tokoh politik Islam, terutamanya kerana mereka itu membawa message dan image Islam. Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan peringatan yang baik kepada kita. Dan ini ada kekaitannya dengan apa yang kita alami sekarang, tetapi sebagai peringatan. Sebab itu tidak ada pilihan. Dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz kita, timba ilmu, baca, hilangkan sifat dengki dan khianat, benci, tetapi bangunkan umat dengan baik. Dan ini harapan kita kepada anak muda. Jadi kita akhiri dengan mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripadanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan yang diciptakan. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada ditimpa bala, kehidupan yang sukar, takdir yang buruk dan cemuhan para musuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita semalam sampaikan mesej Hari Pusaan Kecil dan Sederhana 2020. IKS ini atau SMEs atau industri PKS mewakili 98% dari perniagaan di Malaysia. Ya, orang berniaga kecil-kecil sehinggalah agak yang besar sedikit, itu besar jumlah dia. Dan 40% daripada keseluruhan ekonomi, 70% dari tenaga kerja. Ini yang penting ya. 70% daripada rakyat kita, terutama di kalangan rendah dan menengah, itu adalah pekerja di IKS atau SME. Maka oleh yang demikian, kita berulang kali menggesa supaya pemerintah mengadakan suatu tindakan yang lebih fokus. Ya. Kita tidak mampu umpamanya melihat SME ini mulai lemah dan merudum kerana akan menjejaskan peluang pekerjaan yang sudah mencecah 800,000 yang menganggur sekarang ini. Dan kesaan kita ini hanya supaya difokus tentang keupayaan membangun semula, memberi insentif, membantu supaya dapat
perhebatkan kita ni. Lebih baik kita fokus pada kelompok-kelompok industri kecil ini dan jangan melihat kepada konglomerat-konglomerat besar. Ini terkait dengan masalah bagi negara kita. Sebab apa kita inginkan satu pemerintahan yang stabil? Bila ada stabil, ada keyakinan saudara nak melabur, sama ada domestik atau pelaburan asing. Itu bila dilihat umpamanya ada pemerintahan yang stabil. Kalau tanpa pelaburan dalam negeri atau domestik dan luar, ekonomi tidak boleh berkembang. Malaysia ini adalah negara dagang, a trading nation, dan kita bergantung banyak import ekspor. Tapi sekarang ini banyak yang terjejas. Oleh demikian kita kena fokus benar-benar dalam memberikan harapan dan peluang serta keyakinan kepada pelaburan, ya. Dan apa langkah-langkah yang patut diambil yang mesti ketara sekarang dalam menghadapi ekonomi pandemik? Latihan daya sumber manusia itu masih di tahap yang lama. Tidak ada maknanya soal satu gesaan tekanan supaya anak-anak muda ini diberi lagi peluang latihan, memperbaiki pusat-pusat latihan dengan segera supaya dapat mereka memanfaatkan, dan ini juga dengan penggunaan teknologi digital, ya. Dan ini dia masalah sama konektiviti, kerana ada kawasan daerah pendalaman Sabah Sarawak, Ulu Kelantan, Ulu Pahang itu yang langsung tak dapat. Saya selalu sebut di Port Dickson itu pun ada kawasan kalau pergi ke Lukut yang agak keluar daripada konektiviti masih belum ada. Dan ini akan menyebabkan berlaku lebih banyak kesenjangan di antara golongan bandar yang lebih berpendapatan tinggi dengan yang miskin di pinggir bandar dan di desa dan pedalaman. Teknologi digital ini juga akan memberikan peluang baru dalam apa yang dikatakan startup, anak-anak muda yang guna kaedah sendiri, dan kita bantu mereka untuk dapat mengembangkan keupayaan mereka. Dan dengan memberi sokongan ini dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan dan nelayan, itu sudah dibuktikan bagaimana kita buat ada bukan melalui teknologi maklumat ini, berikan apps yang boleh membantu mereka. Kita tahu berapa harga ikan di Tanjung Karang atau di Kuala Kedah atau di Port Dickson. Jadi kita boleh bandingkan. Orang boleh kerja ke sana dan tahu perbezaan harga. Bila ada pisang tanduk yang mau dijual, di mana, berapa harganya. Ini dalam apps yang boleh bantu. Tapi ini semua tak mungkin terjadi kalau tidak ada perasaan mendesak supaya pimpinan itu mengambil tindakan yang segera nampak. Jadi kita kadang-kadang kalangan rakyat itu kita hanya tunggu ada sedikit bantuan yang disampaikan mengikut pakej rancangan dan juga jana dan sebagainya, tetapi saya fikir yang perlu betul-betul ditekankan adalah pengubalan dasar yang akan memberi manfaat kepada petani dan nelayan, dan ini patut disegerakan kerana kesusahan itu nyata. Ahli-ahli parlimen yang ke daerah, Dr. Azman di Kuala Kedah, Saifuddin di Kuala Bandar Baru, beri maklumat kepada saya dalam 2-3 hari ini bagaimana mereka tak kala menemui rakyat itu merasakan rakyat itu dalam menghadapi kehidupan yang sangat tertekan. Jadi kita yang menjadi penggubal dasar tidak boleh pandang ringan dalam perkara ini, dan yang paling menyedihkan ialah kadang-kadang dasar seperti mana tender ada kontrak 5G, sekejap lulus, sekejap batal, tak tahu sebabnya, tak tahu harganya, tak tahu apa-apa, ya. Jadi ini semua seolah-olah pakatan sulit untuk memutuskan, dan ini akan menelan belanja berbilion-bilion ringgit, ya. Tak ada langsung pertanggungjawaban atau ketelusan. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini dapat kita perbaiki, dan selain daripada yang saya sebut tadi tentang
pelaburan, latihan, teknologi digital, ya, pertanian dan perikanan, ini ada keupayaan. Umpamanya harga barang makanan sudah naik. Ini dia terikat dengan soal pengeluaran. Jadi yang tak terikat dengan soal ekspor, import, ini hanya keupayaan kita mendesak. Tapi kita belum dapat lihat, tak nampak banyak satu gesaan, tekanan untuk membawa perubahan ini. Dan ini bagi saya satu bahaya, kerana kalau tanpa suatu tindakan yang tegas dan mendesak dan segera, ekonomi kita akan tetap dalam keadaan lemah dan merunung. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.